Assalamualaikum dan selamat datang ke Misteri Seram Brunei episod 11 Mizah kali ini. So di dalam episod ini, Mizah akan kongsikan 3 kisah seram yang dikongsikan kepada Mizah oleh jururawat di luar sana. So stay tuned if kamu curious dengan cerita diorang ni. And sebelum kita proceed ke cerita-cerita seram ni, kita layan intro dahulu. Siap dinanti. Kejadian ini berlaku masa aku shift malam. Pada waktu-waktu aku diarahkan untuk mengambil darah dari makmal disebabkan salah satu pesakit kami memerlukan tambahan darah yang urgent. Jadi aku turun ke bawah untuk mengambil darah yang sudah siap disediakan di makmal. Perjalanan menuju ke makmal dari blok kami itu pun boleh juga dikatakan sangat jauh. Suasana lorong menuju ke makmal itu pun nampak gelap dan banyak cerita-cerita yang pernah ku dengar di kawasan lorong itu. Aku pun mula merasa seram sejuk dan mula membaca. Sesudah sampai makmal dan beg darah sudah di tangan, aku kembali keluar dan lalu di lorong itu lagi. Suasana lorong itu semakin sejuk dan aku merasa macam kena lihat dan macam kena perhatikan. Aku indah mampu untuk menoleh kiri kanan pada masa itu. Takut-takut ada yang memunculkan diri di kegelapan tepi lorong. Jadi aku berjalan laju dan terus menuju ke kawasan lift untuk naik ke tingkat 3. Belum ku takan lift itu, salah satu lift di sana indah semena-mena terbuka sendiri. Kulihat nada jua yang keluar dari lift itu. Kulihat kiri kanan nada jua yang menunggu lift. Hanya aku seorang yang berada di sana. Hatiku merasa berat kan masuk dalam lift itu. Aku lagi membawa beg darah. Lift yang terbuka sendiri itu memang sudah terkenal berisi. Banyak sudah kisah yang ku dengar pasal lift itu. Asal malam memang itulah satu-satunya lift yang selalu terbuka sendiri dan naik turun sendiri. Ku cuba ketepikan rasa seram sejuk dan cerita-cerita yang pernah ku dengar pasal lift itu disebabkan aku kan bergegas naik ke lantai 3. Aku lantak masuk saja ke dalam lift. Tiba-tiba masa aku dalam lift itu, pintu lift apabila tutup ia terbuka balik seolah-olah ada yang menekan dari luar. Ku tunggu, ku subuk, nada jua yang masuk. Ku cuba tutup balik dan menekan tingkat 3. Tapi masih pintu lift itu terbuka balik. Aku pun hairan, mungkin lift ini rusak. So aku decide untuk keluar dan pakai lift lain. Baru selangkah 2 kan keluar dari lift itu, tiba-tiba aku merasa karau badan. Kakiku terasa berat kan keluar dari lift. Ku cuba pajal kakiku tapi macam merasakan lantak mati. Aku pun merasa sajuk dan bulu romaku mula berdiri. Tanganku yang memegang cool box beg darah itu terasa macam kena gisir-gisir. Aku pun mula membaca-baca. Ku kuatkan semangat dan alhamdulillah, indah lama kemudian kaki dan badanku terasa ringan. Dan terus aku keluar dari lift itu. Aku pun indah lagi menekan lift apa. Terus ku memakai tangga untuk naik ke tingkat 3. Anak siapa tu?
Cerita ni aku dengar dari salah satu pesakit yang pernah ku jaga. Pakcik Ani bertanya arahku, "Lai, ada orang VIP kah di dalam ward Ani?" Ku tanya balik arah pakcik itu, "Kenapa pakcik?" Lalu pakcik itu pun bagi tahu yang ia selalu terlihat kanak-kanak bermain, berlarian dan mengacau tabir pintu di dalam biliknya. Kanak-kanak itu kelihatan perumuran 5 ke 6 tahun. Aku pun hairan, memang kanak-kanak bawah umur dilarang masuk ke dalam ward. Pakcik selalu nampak malam-malam ia bermain mengacau. Memanglah aku bertambah hairan dan pakcik itu pun mendescribe rupa kanak-kanak yang ia lihat itu. Mukanya hitam, badannya hitam. Memang sah dalam fikiranku, Pakcik Ani bukan melihat anak manusia. Pelawat misteri. Kejadian ini berlaku ketika aku shift malam. Salah seorang pesakit yang ku jaga ini, Pakcik Kayum, bukan nama sebenar, jenisnya mudah restless. Tiap malam ia akan terbangun dan menjerit-jerit memanggil nurse. "Nurse! Nurse!" Pada masa itu, jam menunjukkan jam 2:30 pagi. Macam biasa, Pakcik Kayum bangun dan menjerit-jerit memanggil nurse sambil menghempas-hempas pagar katilnya. So, aku pergi menyubuk dan bertanya Pakcik Kayum ini, apa yang ia mahukan di pagi-pagi buta. Pakcik Kayum pun bagi tahu yang ia mahu duduk di kerusi rodanya. Memandangkan jam masih menunjukkan 2:40 pagi, aku memujuk Pakcik Kayum untuk stay di katil saja berehat. Pakcik Kayum yang dalam keadaan melimpang pada waktu-waktu kamu masih memajal untuk duduk. Jadi aku bernego dengan Pakcik Kayum dan menyuruhnya hanya duduk di atas katilnya sahaja. Jadi Pakcik Kayum pun setuju. Aku naikkan kepala katilnya dan dengan anak beliau, aku mengusai Pakcik Kayum agar ia selesa duduk di atas katil. Apabila Pakcik Kayum sudah duduk selesa, tiba-tiba Pakcik Kayum bertanya arahku, "Atu siapa?" Aku dan anak beliau pun kehairanan, kerana hanya kami sahaja yang ada di bilik pada waktu itu. Jadi aku bertanyalah Pakcik Kayum, "Siapa pakcik?" Pakcik Kayum pun menjawab, "Atu, siapa tu? Rambut panjang ah." Aku apa lagi? Sudah terklik apa yang Pakcik Kayum lihat. Lalu kusuruh saja Pakcik Kayum bagi salam ke arah sosok yang dilihatnya itu. Mula-mula Pakcik Kayum enggan bagi salam. Pakcik Kayum tetap bertanyakan siapa yang dilihatnya itu. Sesudah Pakcik Kayum kan bagi salam, sosok yang dilihatnya itu pun berjalan away dari tempat yang dilihatnya tadi. So, if kamu suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like video ini and share dengan kawan-kawan kamu or keluarga kamu. Mana tahu ada yang mengalami kisah-kisah yang sama seperti apa yang Miza kongsikan ini and mau mengongsikan kisah seram dorang, and mungkin yang mau meng-email kisah-kisah seram dorang itu kepada Miza. So, insyaAllah Miza akan kongsikan kisah-kisah seram diorang itu di episod seterusnya, insyaAllah. So, if kamu belum subscribe dengan di channel ini, jangan lupa untuk subscribe so that kamu akan ketinggalan video-video baru daripada Miza. So, itu saja episod kali ini. Harap you guys enjoy and jaga diri. Assalamualaikum.